Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita yang Nina nak cerita kejap lagi adalah tentang seorang pelancong yang datang melancong ke sebuah negara dan tiba-tiba dia melarikan diri dari airport dan tak pernah lagi dijumpai sampai sekarang ni. Tapi kan sebelum dia menghilang tu kan, dia seolah-olah macam takutkan sesuatu ataupun melarikan diri dari sesuatu. Kejadian ni memang terakam dalam CCTV semasa dia lari keluar dari airport tu. Tapi kan yang menjadi persoalan, yang menjadi misteri, kenapa dia macam takut dan kenapa dia tak pernah dijumpai sama ada masih hidup ataupun dah mati. Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, korang akan tengok video ni sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Lelaki yang Nina sebut tadi adalah Lars yang telah lahir pada Februari 1986 di Berlin. Jadi pada tahun 2014, Lars dengan kawan-kawan dia planlah nak bercuti di Bulgaria bersama-sama. Dan pada masa ni umur dia dah 28 tahun. Jadi bila diorang dah sampai dekat sana, diorang pun tinggallah dekat sebuah resort yang diorang dah book sebelum ni. Resort yang diorang book tu adalah Golden Sands yang terletak di pantai Black Sea. Sepanjang 5 hari diorang bercuti dekat sana, aktiviti diorang macam biasalah, pergi mandi dekat pantai, kolam, berjemur dekat pantai sampai jadi kulit jadi warna tan. Dan diorang ni ada jugalah pergi bermain bola sepak. Satu hari tu dikatakan Lars ni telah bergaduh pasal bola sepak dekat bar dengan 4 orang lelaki. Jadi 4 orang lelaki ni pun pelancong dekat situ juga dan diorang ni berasal dari Jerman. Diorang bergaduh benda yang kecil je tahu, pasal kelab bola mana yang lagi better. Itu je. Si Lars ni dia sokong tim A, manakala lelaki tadi ni pula sokong tim B. So bertekaklah diorang ni nak menegakkan tim mana yang lagi better. Mungkin disebabkan geram ataupun dia kalah dengan perdebatan tadi, jadi Lars ni pun keluar dari bar tadi dan tinggalkan kawan-kawan dia yang masa tu ada dekat bar. Sebelum Lars tadi tu keluar dari bar tadi tu kan, dia sempatlah berjumpa dengan kawan-kawan dia. Lepas tu kawan-kawan dia pun ada jugalah ajak dia pergi makan dekat restoran tempatan dekat situlah. Tapi Lars ni kata dia tak nak makan, dia tak lapar. Dia kata nanti kita jumpa je lah dekat hotel. Lepas tu dia pun keluar macam tu je. Tapi bila kawan-kawan dia balik ke resort, Lars tak ada kat dalam bilik tau. Esok pagi tu barulah Lars ni balik ke bilik dan dia cakap dengan kawan-kawan dia yang dia dah kena pukul dengan orang. Luka Lars ni agak teruk juga. Bahagian rahang dia ni ada luka. Lepas tu dia punya gendang telinga dia ni pecah. Diorang pun tanyalah Lars, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang buat engkau? Jadi Lars pun cakap yang sebelum dia keluar dari bar tu, dia bergaduh dengan 4 orang lelaki pasal bola sepak. Lepas tu salah seorang daripada lelaki tadi ni telah upah orang tempatan untuk pukul Lars sebab tak puas hati. Kemudian diorang pun bawa Lars ni berjumpa dengan doktor dan doktor pun bagilah dia ubat. Tapi doktor pesan dekat dia yang Lars ni tak boleh balik lagi sebabnya tekanan udara dalam plane nanti ni akan menyebabkan telinga dia akan jadi lagi rosak. So nak tak nak, si Lars ni pun terpaksalah kena stay lagi dekat Bulgaria dan dia cakap dengan kawan dia, korang baliklah dulu, tak apa, nanti aku sembuh sikit aku akan balik. Tapi kawan dia yang seorang ni tak nak balik tau, nak teman Lars lah kalau apa-apa terjadi kan. So at least dia ada dengan Lars. Dia sanggup postpone tarik balik ke Berlin sampailah Lars sembuh. Tapi dia tak nak susahkan kawan-kawan dia. So dia kata tak apalah, korang balik je dulu, jangan postpone flight sebab nanti pun aku akan balik juga. Dia akan balik bila dia betul-betul sembuh dan dapat kelulusan daripada doktor. Dan kawan dia pun baliklah ke Berlin. Lepas tu si Lars ni pun check in lah dekat hotel bajet yang berdekatan dengan airport. Lepas dia check in tu kan, dia ada call mak dia tau. Dia cakap yang ada orang ni nak bunuh dia, nak rompak dia, dan dia memang rasa tak selamat langsung tinggal dekat hotel tadi. Mak mana yang tak risaukan bila tahu keadaan anak ni yang tak selamat dekat negara orang. Dah lah bila dia on call dengan anak dia ni akan berbisik dengan dia tahu. Sebab apa? Sebab dia cakap nanti ada orang dengar perbualan diorang berdua. Lars cakap dekat mak dia yang hotel tu pelik dan dia takut. Dia juga ada mesej mak dia pasal ubat yang dia dapat daripada doktor tadi, dan dia minta juga mak dia untuk sekat kad kredit. Sebabnya dia rasa masa dia check in dekat hotel tadi ni kan, dia rasa receptionist tu dah ambil data dia. Masa ni perangai Lars dah mula berubah jadi pelik dan gelisah semacam. Dalam CCTV hotel nampaklah si Lars ni macam menyembunyikan diri dalam lift. Lepas tu dia keluar dari hotel dan balik pula dari hotel beberapa jam lepas tu. Esok tu dia beritahu dekat mak dia yang dia nak balik ke Berlin sebab dia rasa takut kan dekat situ. So mak dia pun book lah tiket dekat dia dan bagi jugalah duit poket dekat dia. Bila dah sampai dekat airport, Lars ni pun masuklah dekat pejabat untuk periksa kesihatan ni kan, dah berjumpa dengan doktor nak check lah tentang kecederaan dia tu. Doktor tu pun check lah dan cakap dia punya kecederaan tu dah macam okey dah dan dia pun boleh fly balik ke Jerman. Yang membuatkan doktor tu rasa pelik sebabnya si Lars ni ada tanya dekat dia pasal ubat yang dia makan, doktor bagi sebelum ni tau. Tapi dia macam gugup, macam gelisah gitu. Padahal ubat yang dia makan sebelum ni antibiotik je pun, bukannya benda lain. So masa dia tengah bersembang dengan doktor tu kan, tiba-tiba ada seorang kontraktor ni masuk ke pejabat doktor tu. Masa tu airport ni tengah renovate. So adalah beberapa bahagian dalam airport tu kena ubah suai. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut. Bila dia nampak je kontraktor tu masuk dalam office, si Lars ni dah lain dah tau. Dia boleh jerit, saya tak nak mati kat sini, saya nak kena keluar dari sini. Lepas tu dia terus bangun dan berlari keluar. Barang-barang dia yang masa yang dia bawa tu pun dia
tinggal macam tu je, dia tak ambil pun. Dekat luar airport ni lah, si Lars tadi telah panjat pagar dan dia terus berlari masuk ke dalam hutan yang berdekatan dengan airport. Dan sejak dari hari kejadian tu, Lars ni tak pernah lagi dijumpai. Sejak kehilangan Lars ni kan, pelbagai teori yang keluar tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kalau ikut teori seorang kaunselor sakit mental, dia cakap si Lars ni tak ada pula sejarah sakit mental. Jadi maybe dia buat macam tu sebab ni dia nak mulakan hidup dia yang baru. Sebab itulah dia pura-pura gelisah dekat airport and then lari keluar. Tapi kan tak logik juga sebenarnya tau. Sebabnya si Lars ni hubungan dia dengan mak dia, dengan kawan-kawan dia, semuanya okey je, tak ada masalah. Kawan-kawan dia ni siap nak tangguh lagi diorang punya flight semata-mata nak bersama-sama dengan Lars sampailah dia betul-betul sembuh. Lagi satu, Lars ni tak bawa dokumen pengenalan diri semasa dia lari dari airport hari tu. Segala barang-barang dia macam telefon, pasport, duit, dompet, semuanya dia tinggal dekat airport. So teori yang pertama ni rasa macam tak berapa logik sikit lah kalau dia nak gunakan alasan tu untuk memulakan hidup dia yang baru. Teori yang kedua ni ramai yang percaya juga, yang mana diorang kata kemungkinan besar si Lars ni dia terlibat dengan tokan dadah. Manakala teori yang ketiga pula, diorang percaya sebenarnya Lars ni dah pun kena bunuh. Kan dia ada cakap dekat mak dia yang dia rasa macam ada orang ikut dia dan dia rasa tak selamat, rasa macam ada orang nak bunuh dia kan. Maybe juga orang yang follow Lars tu adalah lelaki yang sama yang bergaduh dengan dia dekat bar hari tu. Jadi mungkin diorang ni masih lagi tak puas hati dengan dia, even si Lars ni dah pun kena pukul hari tu. Tu sebablah Lars ni melarikan diri, nak selamatkan dirilah katanya kan. Dan dia pun tak pernah dijumpai sampai ke hari ni. Manakala teori yang keempat ni pula, orang percaya yang sebenarnya Lars ni di bawah pengaruh dadah. Ramai yang percaya ubat antibiotik yang dia makan sebelum ni telah bercampur dengan bahan yang dia pernah ambil sebelum ni. So sebab itulah dia macam gelisah, rasa macam tak tentu arah macam tu. Sebabnya salah satu kesan ambil ubat yang terlarang ni kan, ataupun ambil secara overdose ni, orang tu akan jadi gelisah, jadi pening dan hyperaktif. Kita boleh tengoklah kalau orang yang ambil dadah ni macam mana perangai dia. Tapi kan mak dengan kawan-kawan dia cakap yang Lars ni memang tak ambil barang terlarang. Kalau ikut teori satu lagi pula, doktor psikologi kan, dia orang kata kemungkinan besar yang si Lars ni dah ada penyakit skizo. Tapi kan penyakit mental dia ni baru je muncul, bukan dah lama dah. So kiranya macam dia ada tanda-tanda penyakit mental. Walaupun diorang yakin dalam banyak-banyak teori ni lah yang paling tepat, paling orang kata apa, paling boleh dipercayai lah. Tapi diorang tak dapat jawapan kenapa Lars melarikan diri dari airport dan kenapa jasad dia tak pernah langsung dijumpai. Walaupun Lars telah disenaraikan sebagai orang yang hilang, tapi mak dia memang tak pernah give up untuk mencari anak dia. Mak dia percaya yang sebenarnya Lars ni dah hilang ingatan sebab kena pukul. So dia pun dah tak tahu nak pergi ke mana dan dia pun tak tahu cara nak balik. Bertahun-tahun mak dia ni muncul dekat TV untuk sebarkan pasal kehilangan anak dia, tapi semuanya tak berhasil. Bukan setakat muncul dekat TV Jerman dan juga Bulgaria, tapi mak dia juga aktif post dekat social media dan juga upah detektif. Tapi itulah, walaupun bermacam-macam cara mak dia dah upah detektif dah selalu keluar TV setiap tahun, tapi tak ada apa-apa update terbaru pasal anak dia. Cumanya dia pernah dapat berita mengatakan orang nampak anak dia dekat sini, orang nampak anak dia dekat situ, tapi bila pergi check, bila disiasat, tak ada hasil. Mak dia juga ada post lah muka Lars yang paling latest lah. Yelah, biasalah lelaki ni kan, lama-lama pun muka dia akan berjambang kan. So mungkin akan ada perubahan dekat muka dia. Jadi dengan cara tu, maybe orang yang nampak Lars ni akan cam lah dengan dia. Pada tahun 2019, dikatakan ada seorang driver lori ni yang ternampak Lars di tepi jalan. Dan dia memang yakin itu adalah Lars. Dan dia pun buat report polis pasal tu kan. Tapi bila polis pergi check, diorang tak jumpa apa-apa bukti, tak jumpa, orang kata apa, tak jumpa siapa lelaki tu. Even sampai sekarang ni pun ramai yang orang kata apa berusaha menjejaki Lars walaupun dah 9 tahun dia menghilangkan diri. Okey, jadi Nina nak tahu pula lah pendapat korang di antara teori-teori yang Nina bagi tadi kan, yang mana korang percaya. Tapi kan dalam banyak-banyak teori yang diorang bagi tu kan, Nina rasa macam ada related juga. Kemungkinan dia ada ambil dadah, lepas tu dia makan. Sebab dia ada mention pasal ubat yang doktor bagi dekat dia, kat mak dia. Lepas tu dia ada tanya juga dekat doktor kedua yang dia pergi jumpa tu kan. Tapi kan takkan disebabkan ubat antibiotik dia makan tu je dah boleh buat dia miring macam tu. Melainkan dia ada ambil barang kan. Tapi itulah, parents dia, kawan-kawan dia cakap dia tak ambil barang terlarang pun. Jadi Nina nak tahulah pendapat korang macam mana, sebab macam complicated juga kes ni. So itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.